gantikan ke YouTube. Okey, TikTok okey, bagus, alhamdulillah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita cuba lagi sekali. Lalu kita telah berkongsi tentang ada seorang sahabat yang tak pernah solat dan tak pernah sujud kepada Allah walaupun sekali. Kenapa? Sebab ketika mana seluruh kampung dia yang dikenali sebagai Banu Abdil Ashhal, kampungnya Sa'ad bin Mu'az, bila seluruh kampung masuk Islam, dia tak nak masuk Islam. Waktu tu dia belum dapat hidayah dan petunjuk. Maka ketika mana perang Uhud, Nabi SAW keluar ke Uhud, Nabi SAW pergi ke Uhud, maka dia masuk Islam. Dan dia pergi ke Uhud, masuk Islam ketika mana hari Uhud, dan beliau syahid dalam perang tersebut. Siapakah nama sahabat itu? Namanya adalah Al-Usairim. Al-Usairim. Maka Nabi SAW bersabda tentang Al-Usairim ni, sabda Nabi SAW, amila qalila, sangat sedikit amalannya, wa ujira kathira, namun diberikan ganjaran yang banyak. Diberikan ganjaran yang banyak. Tolong cek dekat ni. Cek suara. Dekat ni lagi satu. Maka inilah satu sahabat. Daripada sini kita belajar, kita tidak layak untuk menghukum sesiapa berdasarkan keadaannya sekarang. Selagi mana seseorang itu masih bernyawa, selagi mana seseorang itu masih hidup, dia ada kemungkinan dia adalah orang yang lebih baik daripada kita. Orang yang merupakan ahli syurga lebih tinggi daripada kita. Bagaimana Usairim ketika mana beliau masuk Islam, mati syahid dan terus menjadi ahli syurga walaupun tidak pernah menunaikan satu kali solat pun, mengikut pandangan penulis buku. Maka sebab itu kita belajar daripada sini, yang pertama, kita tidak patut terlalu cepat menghukum seseorang. Orang ni begini, orang ni bukan ahli syurga, orang ni ahli neraka, orang ni teruk, orang ni jahat, orang ni takkan bertaubat, orang ni sebagainya. Kita tak tahu. Kadangkala seseorang itu dia bertaubat pada saat hari yang terakhir dia nak meninggal. Kerana taubat yang tak diterima hanya pada sakaratul maut. Maka kadangkala ada orang dalam keadaan dia masih lagi diterima taubat, pada hujung usia dia bertaubat dan Allah terima taubat dia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada sebarang dosa. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada kisah ini adalah bagaimana Allah boleh bagi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah boleh bagi petunjuk. Bagaimana Usairim, petunjuk dia adalah pada hari kematian dia, hari syahidnya dia. Hidayahnya adalah pada betul-betul penghujung usia dia. Maka sebab itu antara doa yang setiap orang perlu minta adalah doa minta Allah kekalkan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami setelah daripada engkau memberi petunjuk hidayah kepada kami. Ini adalah penting. Petunjuk adalah di tangan Allah. Allah boleh bagi petunjuk, Allah boleh tarik petunjuk. Allah boleh jadikan kita orang yang berada di atas petunjuk, dan Allah juga boleh menjadikan kita tergelincir daripada petunjuk. Sebab itu setiap kali pada rakaat solat, bila kita tiba pada bahagian ayat, bahagian doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan petunjuk, maka kita kena minta benar-benar daripada hati. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka ini adalah kisah yang pertama kita baca malam ini tentang sahabat Nabi yang bernama Usairim ketika seluruh kampung dia, Banu Abdil Ashhal, masuk Islam pada tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu,
dia tidak masuk Islam. Namun dia masuk Islam pada penghujung usianya, bahkan syahid pada hari yang sama, maka dialah orang yang Nabi bersabda, sedikit amalan namun banyak dan besar ganjaran. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata penulis buku, Mus'ab bin Umair, kita dah baca semalam, mungkin ada yang kali pertama join. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Mekah yang Nabi hantar untuk mengajak orang kepada Allah di Madinah. Maka dia hanya datang Madinah setahun je. Setahun sebelum Nabi izinkan para sahabat Mekah untuk berhijrah. Kata penulis buku, Mus'ab telah menetap di rumah As'ad bin Zurarah sambil menyeru manusia kepada Islam, sehingga tidak ada sebuah kampung dalam kalangan orang Ansar melainkan di dalamnya pasti ada lelaki dan wanita yang telah memeluk Islam. Maka ketika itu dah makin ramai orang masuk Islam. Kecuali kata penulis buku, ada 3 kampung, ada 3 keluarga yang tidak ada seorang pun masuk Islam. 3 kampung dan 3 keluarga yang tak ada seorang pun masuk Islam. Muka surat yang ke-246. Muka surat yang ke-246. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka, apakah nama 3 kampung, 3 keluarga yang ketika itu tak nak masuk Islam walaupun seorang? Yang pertama adalah kampung Bani Umayyah bin Zaid. Kampung Bani Umayyah bin Zaid. Yang kedua, Bani Khutamah. Dan yang ketiga, Bani Wa'il. Maka 3 kampung ni antara yang last masuk Islam, antara yang lewat masuk Islam. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, dalam kalangan mereka ini ada seorang penyair bernama Qais bin Al-Aslat dan mereka sangat mentaatinya. Penyair zaman dulu, penyair ni dia macam influencer lah zaman kita, macam influencer zaman kita ataupun macam artis zaman kita. Maka kata-kata mereka dihormati, penyair. Kata-kata mereka disegani, kata-kata mereka diambil berat. Maka antara sebab kenapa 3 kampung ni tak nak masuk Islam, kerana pada ketika itu ada penyair mereka yang tak masuk Islam. Namanya adalah Qais. Kata penulis buku, dialah yang menahan mereka dari memeluk Islam. Daripada sini kita belajar, kadangkala ada orang dengan pengaruh yang dia ada, dia menyesatkan manusia. Dan ini berlaku setiap zaman. Ada orang dengan pengaruh yang dia ada, dia menggunakan untuk kebaikan. Maka pengaruh ni sama macam nikmat-nikmat yang lain. Boleh digunakan untuk perkara baik, dapat pahala. Bila digunakan untuk perkara yang tak baik, maka pasti akan mendapat kemurkaan Allah. Samalah pengaruh. Dan pengaruh ni adalah satu nikmat yang besar. Sebab orang yang ada pengaruh, dia boleh menjadikan orang lain itu baik bila digunakan pengaruhnya untuk kebaikan, ataupun dia menjadikan orang lain melakukan dosa dan maksiat kerana dia ada pengikut-pengikut dia. Maka 3 kabilah ni, 3 keluarga ni, Banu Umayyah bin Zaid, Banu Khutamah dan Wa'il, mereka tak nak masuk Islam kerana orang yang mereka taati tak masuk Islam dan dia larang. Itulah Qais bin Aslat. Maka daripada sini kita belajar bahawa seseorang yang ada pengaruh, lagi seperti artis ataupun influencer ataupun pemimpin ataupun sesiapa yang ada pengaruh, bahkan setiap daripada kita ada pengaruh. Ada di antara kita pengaruh kita walaupun tak besar adalah pasangan kita yang taat pada kita, anak-anak yang sentiasa mengikuti setiap yang kita buat. Maka setiap orang yang ada pengaruh, dia perlu berhati-hati dengan setiap tingkah lakunya
dengan setiap tindakannya, sebab setiap yang dia buat baik ataupun buruk akan ada orang ikut. Akan ada orang ikut. Kita belajar daripada Qais bin Aslat. Disebabkan dia 3 kampung tak masuk Islam. Walhal seluruh Madinah dah ada orang masuk Islam. 3 kampung langsung tak masuk Islam. Banu Umayyah bin Zaid, Banu Khutamah dan Banu Wa'il. Kenapa? Sebab mereka ikut dan juga mereka taat kepada penyair yang bernama Qais bin Aslat. Dan zaman kita pun sama. Setiap manusia dia ada orang yang diikut, influencer yang diikut, artis yang diikut. Maka kadang-kala ada sebahagian orang yang ada pengaruh, dia tak berhati-hati, dia melakukan sesuatu benda yang tak elok, orang ikut dan dia akan dapat bahagian daripada dosa tersebut sebab dia menjadi penyebab orang melakukan dosa dan maksiat. Mengapa tidak dia menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, maka dia dapat pahala kerana dia menjadi penyebab orang lain ketika itu menjadi baik dan melakukan kebaikan. Kata penulis buku, namun akhirnya mereka tetap memeluk Islam pada tahun Perang Khandaq, iaitu selepas 5 tahun hijrah Nabi SAW. Setelah 5 tahun Nabi berada di Madinah, akhirnya 3 kabilah ini akhirnya mereka masuk Islam. Itulah Banu Umayyah bin Zaid, Banu Khutamah dan juga Banu Wa'il. Kata penulis buku, sebelum tiba musim haji berikutnya, iaitu musim haji tahun 13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa berita gembira mengenai kejayaan dia mengajak manusia dan kepada Allah. Lalu disampaikan kepada Nabi, diceritakan kepada Rasulullah perihal kabilah-kabilah di Yathrib, kebaikan yang ada di situ serta segala kelebihan mereka. Maka Mus'ab bin Umair dalam tempoh setahun dia berjaya mengislamkan ramai penduduk Madinah. Dan waktu tu Nabi belum hijrah lagi, Nabi masih kat Mekah. Maka dalam tempoh setahun dia membawa perubahan yang sangat-sangat besar. Inilah sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang yang sangat kaya. Keluarganya sebelum dia masuk Islam, bila dia masuk Islam, keluarga dia buang dia, halau dia, dan ketika meninggal dunia dalam salah satu peperangan, maka beliau tidak mempunyai kain kafan yang cukup untuk menutup tubuh badan dia. Tak ada kain kafan untuk menutup tubuh badan dia. Sebab kain yang ada sangat kecil, maka hanya boleh menutup separuh badan. Maka lagi separuh Nabi perintahkan untuk tutup dengan daun-daun. Sebab ketika itu waktu perang, mereka tak bawa jenazah balik ke Madinah. Mereka ke bumi di mana gugurnya syahid. Maka ditanam Mus'ab bin Umair di dalam keadaan sebahagian daripada tubuh badannya hanya ditutup dengan daun-daun. Itulah kafan dia, Mus'ab bin Umair. Sebab itu sebahagian sahabat ketika mana bercakap, sebab sahabat-sahabat Nabi lepas Nabi wafat, mereka mendapat kemewahan yang banyak. Sahabat Nabi lepas Nabi wafat, bahkan lepas daripada perang Khaybar, mereka dah mula dapat kemewahan. Maka ada sahabat bila kenang balik keadaan mereka sewaktu Nabi masih hidup, maka mereka selalu sebut tentang Mus'ab bin Umair, yang mana dia korbankan kemewahan keluarga dia, dia korbankan segala kesenangan yang dia ada, dia korbankan segala-galanya, dan dia meninggal syahid awal dalam keadaan dia tidak dapat apa-apa daripada nikmat dunia setelah dia masuk Islam, sebab dia korbankan segala-galanya. Bila meninggal dunia, kain kafan pun tak cukup. Kain kafan pun tidak cukup. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan dialah antara sahabat yang banyak berjasa untuk dakwah di Madinah, sebab setahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah hantar dia dulu dan dia telah Islamkan ratusan orang daripada penduduk Madinah. Inilah dia, pendakwah muda Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka dalam tempoh setahun
Dia patah balik ke Mekah dan dia sampaikan report makluman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dah belajar penduduk Madinah hanya boleh jumpa Nabi pada musim haji sebab pergerakan Nabi dikawal ketat oleh orang Quraisy Mekah. Maka penduduk Madinah hanya boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim haji. Musim haji tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Musim haji tahun 11 kenabian, jumlah mereka yang Nabi Islamkan adalah sebanyak 6 orang. Tahun 11 kenabian, mereka balik dakwah keluarga mereka, dan kemudian pada tahun 12 kenabian, mereka bawa 7 orang Islam yang baru. Maka daripada 6 menjadi 13 orang. Cuma ada seorang tak dapat datang. Maka mereka datang 12 orang. Maka Nabi SAW nampak orang Madinah ni ada potensi. Walaupun mereka jumpa Nabi setahun sekali, mereka boleh Islamkan orang yang baru. Maka Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah ketika Rasulullah masih lagi berdakwah di Mekah. Maka tahun 11 kenabian yang datang jumpa Nabi 6. Tahun 12 kenabian 12 orang. Dan tahun 13 kenabian setelah Mus'ab bin Umair dakwah selama setahun, maka ramai yang Islam, tetapi yang berjaya sampai untuk haji adalah sebanyak lebih daripada 70 orang. Masya Allah. 6, 12 dan pada tahun 13 kenabian lebih daripada 70 orang. Maka gembira Nabi. Gembira Nabi SAW. 70 orang adalah banyak pada zaman tersebut. Dan ini tak termasuk dengan ada yang tak dapat ikut di dalam musim haji tersebut. Sebab mereka hanya boleh jumpa Nabi pada musim haji. Dan dalam musim haji tahun 13 kenabian inilah mereka bercadang untuk jemput Nabi. Apa kata Nabi? Tinggalkan tempat kelahiran Nabi. Sebab penduduk Mekah tak menghargai Nabi. Dan Nabi SAW datang ke tempat mereka, berhijrah kepada mereka, dan Nabi SAW tinggal di Madinah. Maka inilah permulaan kepada hijrahnya Nabi. Maka peristiwa mereka pujuk Nabi, mereka berikan perjanjian kepada Nabi, dikenali sebagai peristiwa Aqabah yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung esok, insyaAllah. Sebab tajuk dia panjang. Maka insyaAllah esok kita akan sambung tentang bagaimana orang-orang Madinah memujuk Nabi untuk tinggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Dan apakah jawapan Nabi? Apakah perjanjian yang mereka berikan kepada Nabi? Kita akan sambung esok insyaAllah. Sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran. Satu hari satu ayat kita baca dan kita ambil pengajaran. Esok kita akan sambung daripada surah At-Taubah ayat 121. 6 petang penawar hati. Cuma hari ni saya tak sempat buat, minta maaf. Saya ada program jemputan lepas asar tadi. Dan 11 malam sirah Nabi. Semua program kita maksimum 30 minit, tak lama. Sebab sahabat-sahabat pun ada macam-macam urusan. Maka jemput join jika berkelapangan. Bantu share, kongsi dan sebarluaskan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua.